نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini. Sambungan kita insya-Allah daripada surah Al-Haqqah. Kita akan sambung pada ayat yang ke-14, pada ayat yang ke-13 sampailah ayat yang ke-34 pada pagi ini. Jadi kita tengok mushaf masing-masing, iaitu muka surat 567, surah Al-Haqqah ayat yang ke-13 sampailah ayat yang ke-34 perbahasan kita pada pagi ini. Okay. Jadi kita mulakan bacaan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق الله العظيم.
Bacaan kita pada pagi ini ayat yang ke-13 sampailah ayat yang ke-34. Ayat 13 sampailah ayat yang ke-34 ni ada beberapa tema yang dibawa. Pertama sekali ialah berkaitan dengan hakikat ataupun kedudukan para malaikat. Yang kedua, beza di antara orang yang diberi buku amalannya melalui tangan kanan dan juga orang yang diberi buku amalannya melalui tangan kiri. Okay. Jadi untuk ayat yang ke-13, kita tengok firman Allah Azza wa Jal ayat yang ke-13, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Maka apabila sangkakala ditiup dengan tiupan yang pertama. Ini dia nak cerita tentang takhwif ukhrawi, iaitu perkara yang menggerunkan yang berlaku di akhirat. Gambaran yang cuba dibawa melalui ayat yang ke-13 iaitu kehancuran muka bumi ini dengan diceritakan ditiupnya sangkakala yang pertama. Nufikha fis-sur, apabila ditiupkan fis-sur. Sur itu kalau kita tengok diterjemahkan dengan sangkakala. Sangkakala ni bahasa Melayu kita ianya ialah sebuah kata pinjaman daripada Sanskrit yang bermaksud serunai ataupun macam alat yang berbentuk macam serunai yang digunakan untuk memberi perhatian ataupun mengeluarkan bunyi untuk alert sesuatu. Cuma kita Melayu memang kita guna sangkakala. Nafkhatun wahidah maksudnya ialah tiupan yang pertama, iaitu tiupan yang akan menyebabkan berlakunya kehancuran secara total pada bumi, langit dan semua tempat di atas muka bumi ini. Termasuklah yang di langit lah. Maknanya ini kehancuran. Tiupan kehancuran. Ayat yang ke-14 Allah Ta'ala sebut wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Ayat yang ke-14 Tuhan kata diangkatnya bumi dan gunung ganam lalu dihancurkan kedua-duanya sekali dengan sekali hantaman. Dakkatan wahidah, hentaman. Kalau kita tengok dalam ayat 14, Tuhan kata humilatil ardu wal jibal. Diangkat dataran yang kita pijak ini iaitu tanah, wal jibal iaitu bukit-bukit dan juga gunung-gunung diangkat. Walaupun zahirnya kita tengok tanah yang kita pijak dan bukit dan gunung yang kita lihat di sekeliling kita, ianya disebut sebagai rasikhat, iaitu sesuatu yang tetap dan kejap, yang tak akan bergerak dan tak akan berubah. Tapi satu benda yang mungkin kita tak boleh nak bayang, macam mana tempat yang kita pijak ini akan diangkat. Dia macam dikorek dengan sesuatu, diangkat, lalu dihentam, dirapatkan antara, ataupun seperti mana dilipat. Duk kata itu maksudnya dilipat, dihentamkan dan diremukkan dengan sekali. Dia bukan proses kerosakan yang ambil masa. Macam kita di dunia ni nak rosakkan sesuatu, kita kena guna tenaga banyak dan banyak prosedur dia. Tapi untuk hal keadaan akhirat, dia hanya dengan cara yang tak dapat kita bayangkan. Kemusnahan itu berlaku. Pada ayat yang ke-15, فَيَوْمَ إِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Pada hari itu terjadilah hari kiamat. Okay. Dalam ayat 15 ni disebut nama hari kiamat iaitu Al-Waqi'ah. Mai pada perkataan waqa'ah yang bermaksud terjadi. Tapi surah yang kita bincang, yang kita duk baca ni ialah surah Al-Haqqah. Dia perbahasa kita ialah muka surat 567. Perbahasa kita muka surat 567 ayat yang ke-15 daripada surah Al-Haqqah. Sedangkan pada ayat yang ke-15 ni kalau kita tengok bila mana Tuhan sebut Al-Waqi'ah, di sana di dalam Al-Quran ada surah namanya surah Al-Waqi'ah. Dan orang kita ni memang antara surah yang dekatlah dengan amalan harian dia orang ialah Yasin dan juga Al-Waqi'ah. Tapi apa beza dan kenapa nama Al-Waqi'ah disebut dalam surah Al-Haqqah? Apa yang ingin disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla? Al-Haqqah kita dah sebut sebelum pada ni pada perbahasan yang awal untuk bahagian pertama ayat 1 sampai ayat ke-12.
Maksud al-haqqah ialah mai pada perkataan haqqah, iaitu sesuatu yang benar, yang walaupun berkumpul padanya usaha untuk menjadikan dia berita tipu ataupun cuba nak nampakkan benda tak benar, tapi ianya benda benar. Sebab kita tahu bahawasanya konspirasi-konspirasi yang dilakukan oleh penentang wahyu ni ialah untuk memadamkan semua fakta yang dibawa oleh Rasulullah dan juga memadamkan semua fakta yang disebut dalam Al-Quran, termasuklah kehancuran muka bumi itu. Al-Haqqah. Okay. Tapi Allah Ta'ala sebut, cerita kehancuran muka bumi ini bukan hanyalah haqqah, bahkan waqa'a. Dia pasti akan terjadi. Ataupun al-waqi'ah. Merujuk kepada ayat yang ke-15 itu. Ayat yang ke-16. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Ayat yang ke-16. Dan terbelahlah langit kerana pada hari itu langit menjadi rapuh. Langit yang kita tengok berada di atas kita, yang padanya ada awan, yang padanya berkumpul awan bergerak ke sana kemari menurunkan hujan, yang tak lagi kita dengar keruntuhan langit ataupun jatuhnya awan ke atas kita. Dan kita pun tahu kalau ada sebahagian pada kita yang duduk dalam bidang sains apa semua, awan-awan yang membawa air untuk menurunkan hujan, ianya bukan sesuatu yang ringan. Berat dia tu ialah sesuatu yang sangat berat. Walaupun kita nampak, oh awan ni ringan je. Sebenarnya, ianya ada, orang kata apa, perbahasan ataupun kajian tentang beratnya awan itu. Tapi Allah Ta'ala yang menjaga kita, tidak menimpa awan itu di atas kepala kita. Tapi bila mana di hari kiamat nanti Tuhan kata, وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ, ianya seperti terbelah, فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, dan pada hari itu terlihat seperti rapuh. Mungkin kita boleh nampak apa yang berlaku dengan dekat yang nak disampaikan oleh ayat ni ialah bagaimana shilling-shilling lama yang dah sampai waktu dia expired, dia akan perlahan-perlahan dia akan mula berabuk, turun ataupun dia jatuh berkeping-keping. Itu bahagian yang kita boleh nampak. Itu pun walaupun taklah mengundang bahaya yang besar, tapi sedikit sebanyak yang jatuh, dia akan susahkan kita. Dia akan mengotorkan apa yang ada di bawah, ataupun kadang-kadang boleh pergi kepada mencederakan, walaupun ianya hanyalah dari segi orang kata apa, timbangan dunia semata-mata. Ayat yang ke 17. Wal malaku ala arjaiha, dan para malaikat itu berada di setiap penjuru langit ataupun hujung-hujung bahagian langit. Itu yang nak dimaksudkan. Arjaiha, ianya ialah diterjemahkan dengan penjuru, tapi nak katanya di hujung-hujung langit. Kesemua benda yang disebutkan oleh Al-Quran ini melalui apa yang kita baca daripada surah Al-Haqqah, daripada ayat 13 sampailah ayat yang ke-17 sekarang ni, perbahasan kita masih lagi perbahasan yang tak dapat ditimbang oleh akal. Maknanya akal kita tak boleh nak bayang. Dan kita terbiasa duduk dalam keadaan selesa, keadaan tak melihat kerosakan itu berlaku dengan cara yang sangat dahsyat. Kita macam tak boleh nak bayang macam mana bila Tuhan kata bukit yang tak bergerak apa semua tu akan diangkat, ianya seperti satu benda yang ringan. Dan juga bila mana Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana langit yang kukuh, yang tak pernah ada cerita jatuh, akhirnya dia akan jatuh berkeping-keping. Kemudian masuk isu, dia jam kepada isu malaikat. Kenapa tiba-tiba cerita kiamat? Lepas pada tu dia jam kepada malaikat, dia lompat kepada isu malaikat. Apa yang nak disampaikan sini? Okay. Ianya ialah berkaitan dengan bagaimana satu orang dia berinteraksi dengan benda gaib yang dia tak boleh takkul dengan baik benda tu. Dia tak boleh melakukan proses penakkulan secara pasti. Sebab semua benda ni yang kita bincang ni, dia bukan boleh dibawa masuk ke dalam lab makmal untuk dipastikan macam mana benda tu dan sejauh mana kewujudan benda tu. Ia hanya benda yang disebut sebagai sima'i, iaitu dengar. Kita dengar, lalu kita ambil pengetahuan melalui kita dengar. Kalau betul-betul, kalau tak betul tak tahu. Tapi Tuhan kata ini ialah something yang disebut sebagai haqqah, dan ini ialah sesuatu yang disebut sebagai al-waqi'ah. Ayat yang ke-17 lagi, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan memikul arasy Tuhan pada hari tersebut 8 malaikat. Allah Ta'ala kata pada hari itu 8 malaikat menjunjung arasy. 8 malaikat menjunjung arasy. Ayat ni kalau kita tengok telah berlaku perselisihan pandangan pada penafsirannya. Ada yang sibuk nak tahu siapakah 8 malaikat tu.
Ada yang sibuk nak tahu bagaimana ukuran arasy Tuhan. Ada yang sibuk nak tahu di manakah hujung bumi. Poinnya ialah ketiga-tiga perkara ni, hujung bumi, arasy dan juga 8 malaikat itu, ianya benda yang Tuhan ghaibkan. Telahan-telahan boleh dibuat, tapi telahan manusia masih lagi tergantung antara benar dan salahnya. Dan satu lagi yang nak disebutkan kenapa ayat ni datang. Kerana kita tahu antara masalah musyrikin Mekah penentang wahyu ni pada zaman itu, orang-orang Mekah ni, mereka ada maklumat tentang malaikat. Mereka percaya wujudnya malaikat. Cuma tergelincirnya mereka kerana mereka berdoa kepada malaikat, tidak berdoa pada Allah. Jadi Allah Taala nak beritahu malaikat-malaikat yang kamu sangka pembawa-pembawa kepada doa kamu, bahkan sebahagian mereka tergelincir lebih teruk lagi menyangka bahawasanya malaikat itu pengkabul doa, memberikan mereka jawapan terhadap doa mereka. Allah Ta'ala kata pada hari kiamat nanti kamu akan tengok malaikat-malaikat yang besar, hebat itu. Sebab ada riwayat Israeliat mengatakan 8 malaikat yang dijadikan sebagai seruan dalam bab-bab nak minta hajat apa-apa. Sebab tu disebut 8 ni. 8 itu kesemuanya tunduk patuh pada Allah Ta'ala. Tiada singgah sana sendiri pun 8 malaikat tu. Ayat yang ke-18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhan kamu, tiada sesuatu pun daripada kamu yang tersembunyi daripada Allah Azza wa Jalla. Okay. Ayat yang ke-18 ni ialah pendedahan Tuhan. Tuhan nak kata apa, londehkan apa yang berlaku pada penentang wahyu, apa yang mereka buat itu daripada benda yang salah, iaitu ideologi diorang, dan juga apa yang diorang cuba ejek Nabi, itu semua benda-benda yang akan berubah menjadi sesuatu yang menyebabkan mereka berada dalam keadaan kerugian, berada dalam keadaan yang hina pada hari kiamat nanti. Sama ada ideologi ataupun sikap nak memperlekehkan ataupun sikap ingin menjatuhkan pembawa wahyu itu sendiri. Jadi ayat yang ke ayat yang ke-13 sampailah ayat yang ke-17 perbahasan kita ni, ayat yang ke-18 perbahasan kita ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, penggunaan unsur muannats sangat-sangat banyak kali berulang. Contoh, nafkhatun wahidah, ta marbutah, lepas pada ta marbutah, maknanya muannats. Ayat yang ke-14, dakkatan wahidah. Dakkatan wahidah maksudnya sekali hantaman. Dakkata ta marbutah di belakang, wahidah pun ta marbutah. Ini ialah alamat feminim ataupun alamatut ta'nis, alamat keperempuanannya perkataan itu. Sebab bahasa Arab ni dia seperti bahasa-bahasa bagi setengah-setengah bahasa lah. Dia ada unsur feminin dan juga unsur maskulin dia, ataupun dia sebut sebagai muannas dan muzakkar. Cuma kita Melayu kita tak ada penggunaan itu. Beza dengan bahasa Inggeris dia ada. Beza dengan bahasa Urdu, Parsi dan juga bahasa Arab, mereka ada unsur pembezaan jantina pada penggunaan kalimah ataupun perkataan ini. Okay. Kemudian kita tengok ayat 15, al-waqi'ah pun datang dengan ta marbutah. Kemudian ayat yang ke-16, wahiyah pun ta marbutah. Ayat yang ke-17, yauma idzin thamaniyah, ta marbutah juga. Dan ayat yang ke-18 yang kita baru selesai bahas tadi, khafiyah pun dengan ta marbutah juga. Okay. Berapa kali diulang perkataan itu dalam bentuk feminin? Okay. Satu teori yang saya nak berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Antara kebiasaan ataupun laras penggunaan bahasa di sisi orang Arab ialah mereka akan memfeminimkan perkataan itu untuk menunjukkan benda itu dahsyat. Saya ulang sekali lagi. Kebiasaan masyarakat Arab, bila mana diorang nak gambarkan sesuatu tu dahsyat, diorang akan guna perkataan yang bersifat feminim ataupun muannas. Sebenarnya kita dah lalu kaedah yang sama pada ayat yang ke-7. Kalau kita perasanlah, bila mana Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-7 surah Al-Haqqah, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah.
Allah Ta'ala cerita tentang keadaan uh, kaum Ad pada waktu itu. Ketika mana Allah Ta'ala datangkan angin kepada mereka yang bertiup, maka mereka punya keadaan seperti pokok kurma yang tercabut daripada akarnya, ataupun pokok kurma yang terpisah antara pelepah dan juga batangnya. Itu maksud khawiyah, yang kosong isi dalamnya. Kalau kita perasan, ini saya terlupa nak kongsi pada perkongsian kita yang sebelum pada ni. Ayat yang ke-8 surah Al-Haqqah ni, dia ada satu ayat lagi dalam Al-Quran yang hampir sama nak menyifatkan orang kata apa, azab yang kena kepada kaum Ad ni. Kalau kita tengok ayat tu ialah dalam surah Al-Qamar. Yang ni kita tak sentuh lagi, ni juzuk yang ke-27, cuma saya nak sebut saja. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-21. Allah Ta'ala kata, ayat yang ke-20, maaf. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Nak kena faham ayat tu, dia kena ambil daripada 19 lagi. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsim mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Ni cerita, semua cerita tentang kaum Ad. Tapi kenapa dalam surah Al-Qamar dia sebut nakhlim munqa'ir, tapi untuk surah Al-Haqqah dia sebut nakhlin khawiyah. Nakhlin munqa'ir maksudnya ialah batang kurma yang terbongkar. Sama juga dengan nakhlin khawiyah, batang kurma yang terbongkar juga. Okey. Bezanya di mana? Bezanya ialah penjelasan azab. Sebab surah Al-Haqqah Tuhan detailkan azab yang kena pada kaum Ad. Beza dengan surah Al-Qamar, Tuhan sebut satu bahagian saja daripada azab yang ada pada kaum Ad, yang kena pada kaum Ad, iaitu Tuhan kata yaumi nahsin, pada hari nahas. Tapi beza dengan ayat yang ke-7 yang dah kita lalu pada minggu lepas, Allah Ta'ala kata ayyamin husum, thamaniyata ayyam. Dalam surah Al-Qamar sebut yaum, dalam surah Al-Haqqah sebut ayyam. Bila mana sebut ayyam, maknanya Tuhan sedang detailkan selama 8 hari 7 malam tu apa cerita yang dia kena. Sebab tu di feminingkan perkataan, nak kata bila mana ending daripada azab tu, mereka sangat-sangat berada dalam keadaan yang teruk, mengerikan dan menakutkan. Seperti mana batang-batang kurma yang tercabut daripada akar, yang terpisah antara pelepahnya dan juga batangnya. Kalau kita boleh bayang, ianya seperti keadaan manusia yang terpisah antara kepala dan juga badan. Kalau tuan-tuan nak nampak lagi lah, nak nampak, walaupun dia taklah exactly, tengok balik video-video tsunami Aceh tahun 2004, keadaan bila mana pihak yang menguruskan mayat-mayat yang terlampau ramai pada waktu itu, yang disebut sebagai pengkebumian massal ataupun tanah perkuburan massal, dia tanam one shot punya ramai. Keadaan jasad sangat-sangat mengerikan dan sangat-sangat menggerunkan, dengan kembungnya, dengan ada yang terputus di situ dan sini, keadaan di tepi-tepi jalan. Dianya hampir, tapi bukan exactly yang disebut dalam apa nama ni, surah Al-Qamar dan juga dalam surah Al-Haqqah yang kita bincang ni. Cuma saya nak sebut balik kepada teori kita tu, ialah wujudnya perkataan-perkataan feminim ini ialah nak kata benda tu dahsyat. Bila mana kita jumpa perkataan yang ada unsur tak ta'nis ataupun tak yang menunjukkan, tak marbutah yang menunjukkan ke perempuanan ataupun ta'nisnya perkataan itu, Tuhan nak cerita keadaan tu dahsyat. Itu mudah. Supaya kita baca mana-mana ayat pun, kita akan cuba hadirkan perasaan ataupun cuba nampak makna perkataan itu ialah dia nak cerita dahsyat. Dia bukan nak cerita main-main, bukan nak cerita patah dua, tapi dia nak cerita tentang hancur leburnya dunia ini. Dia nak cerita tentang bagaimana keadaan yang sangat dahsyat pada waktu itu. Okey. Masa sangat-sangat terhad, tapi saya memang dah agak, kalau kita tak dapat selesai sampai ayat yang ke-34 pun, kita dapat selesai sampai ayat yang ke-18 ni pun, saya dah rasa dah selesai untuk tema pertama. Sebab kita dah sebut tadi, tema pertama ialah keadaan hari kiamat ataupun tiupan sangkakala pertama. Tema yang kedua, ianya bermula pada ayat yang ke-19 ni lah, sampai ayat yang
34 ni. Cuma setengah-setengah tafsir, setengah-setengah kitab-kitab para ulama yang ada unsur tadabbur, dia compile, dia letakkan dalam satu tema, iaitu tema kehancuran muka bumi dengan kiamat yang disebut sebagai sangkakala pertama, dan juga pemberian buku amalan sama ada daripada kiri ataupun kanan. Cuma saya boleh bagi orang kata apa sedikit gambaran umum je lah untuk ayat yang ke-19 ni sampai ayat yang ke-34 ni. Memang kita tak sempat sebab masa sangat-sangat terhad. Kita pun dah nak sampai pada penghujung. Cuma saya nak kata dan nak relate dengan keadaan kita pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala kata, sesiapa yang kami beri buku amalannya dengan tangan kanan, waktu dia terima, dia punya perbuatan refleks yang akan terjadi, automatik akan terjadi. Dia akan angkat buku dia dan dia akan kata, ha umqra'u kitabiah, siapa nak baca buku amalan aku ni. Dia macam satu orang, dia dapat result tinggi pada hari pengumuman keputusan, lalu dia tengok result dia semua straight A ataupun memang result dia tu semua tinggi markah, dia jadi nak bagi tahu dekat orang. Macam kita lah, kita ada anak yang cerdik, exam bagus, sebelum orang tanya anak kita berapa A, kita punya teruja kita nak cerita dah dekat orang betapa kata apa baiknya keputusan dia ni. Inilah keputusan ataupun keadaan yang memang normal bagi manusia. Cuma untuk kes Ramadan dia pelik sikit. Kat mana pelik? Ada orang dia tak hidupkan apa pun dalam bulan Ramadan. Ada orang yang puasa tak salat. Ada orang yang 10 akhir Ramadan tak buat apa-apa qiyam, tak ada tadarus, apa semua tak ada. Tiba-tiba hari raya dia punya gembira macam dia buat semua. Sebab hari raya ni lah hari untuk bergembira bagi orang yang buat amalan. Tapi yang dahsyatnya di dalam budaya kita ni, yang tak buat apa, tutup aurat tak sempurna, cakap mengaruk pun banyak daripada bulan Ramadan nak membawa pada Syawal. Tapi dia punya gembira macam dia lah result yang paling terbaik. Sebab tu kegembiraan hakiki akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang beramal pada hari raya pertama yang bakal menjelang nanti. Kita ni nak pergi ke arah tu. Sebab tu orang yang kita sebut sebagai orang yang berjaya pada hari raya pertama ataupun hari raya Idul Fitri ialah orang yang akan maintain, meneruskan amalan itu. Sebab tu kita akan tengok dia tidak akan cederakan salat fardu berjemaah pada hari raya pertama. Walaupun atas nama nak mengeratkan silaturahim, walaupun atas nama nak ziarah, dia tak akan cederakan. Dia tak akan bermula, tak apa, saya nak pergi ziarah rumah family, saya salat zuhur lambat sikit pun tak apa. Tak. Inilah orang yang tak berjaya. Sebab belum sampai 24 jam dia keluar daripada bulan Ramadan, dia telah menghancurkan pembinaan tapak-tapak amalan yang membentuk kepada keistiqamahan diri untuk dibawa pada bulan Ramadan. Jadi ini ialah satu keadaan yang sangat berbeza. Orang dapat result tinggi, normal untuk dia tunjukkan dia dapat result tu. Tapi orang yang tak buat apa-apa, kita tak akan tengok orang yang gagal dia nak tunjuk lebih-lebih result dia. Ataupun orang-orang yang dapat result yang rendah ni. Jadi kita dah selesai 7.30 lah. Jadi insya-Allah untuk kali yang akan datang, hari Jumaat ni kita akan sambung ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-34. Habis separuh muka surat untuk 567 tu. Saya bagi ruang untuk soal jawab dan juga perkongsian apa-apa saja yang nak dikembangkan daripada ayat yang dah kita bincang pada hari ini, iaitu ayat yang ke-13 sampailah ayat yang ke-18. Wallahu a'lam. Saya serahkan balik untuk apa-apa soalan dan juga perkongsian-perkongsian yang kita boleh kembangkan. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ada yang nak soal ataupun nak minta penjelasan, silakan. Ustaz, saya nak bertanya tentang Ustaz kata tadi tentang feminin tadi. Digunakan ayat menggunakan tamabutah, menunjukkan dahsyat itu digunakan feminin. Kenapa feminin? Sedangkan kita tahu kan kalau kita cakap pasal feminin, lembut, lemah kan. Yang kuat tu yang laki kan. Nak tahu tentang itu Ustaz. Yang digunakan. Terima kasih. Dia kalau kita tengok kenapa unsur feminim dijadikan oleh masyarakat Arab sebagai unsur untuk tunjuk benda tu besar dan hebat. Walaupun dari segi kefahaman umum kita tengok feminim ini ialah melambangkan kelembutan, melambangkan kelemahan, sopan santun apa semua. Tapi kalau kita tengok di sisi masyarakat Arab, walaupun mereka ni masyarakat yang agak kasar. Ni saya cerita pada segi orang kata apa antropologi bangsa itu sendiri. Kita boleh lihat bagi orang yang belajar, saya tak katalah saya belajar banyak tentang peradaban masyarakat Arab.
Tapi dulu di universiti kita adalah bab belajar peradaban masyarakat Arab ni. Okay. Dalam masyarakat Arab, mereka sangat-sangat menjaga orang perempuan. Itu benda yang kita akan tengok. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan puan-puan perasan, pemimpin-pemimpin negara Arab, mereka sangat jarang exposekan isteri dia orang. Ni saya sebut masyarakat negara Arab yang Arab Teluk. Kita jangan campur macam Mesir, macam Jordan. Yang ni bukan negara Arab yang tulen pada asal. Yang kita boleh sebut sebagai negara Arab yang asal ni ialah Arab Saudi, Yaman tu sendiri, UAE, Qatar, Kuwait. Ini disebut sebagai Dual Al-Khalijiyah ataupun Gulf area ni. Mereka sangat-sangat menjaga perempuan. Dan dalam sejarah peradaban masyarakat Arab, banyak peperangan tercetus dan juga banyak peperangan berakhir kerana ada isu-isu wujudnya perempuan sebagai perantara di tengah itu. Maknanya satu kabilah boleh berperang kerana perempuan dia kacau ataupun perempuan dia dipertikaikan. Dan satu kabilah boleh berhenti perang bila mana orang perempuan mula bersuara kepada perdamaian. Yang ni mungkin satu sesat yang kita kurang tengok dalam masyarakat Arab. Kita selalu akan tengok masyarakat Arab dengan kasar dia, dengan gersang dia. Tapi unsur ni memang wujud dalam kalangan mereka. Dulu. Jangan kita tengok sekarang. Sekarang ialah benda yang sangat berbeza. Dia macam Melayu dulu dengan Melayu sekarang lah. Benda yang totally berbeza. Jadi, penggunaan elemen yang sama disebut dan digunakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran untuk attract masyarakat Arab supaya faham. Inilah maklumat yang ingin disampaikan tentang hari kiamat. Sebab tu, penggunaan elemen feminim ini digunakan dan diteruskan. Wallahu'alam. Ustaz, Ya. Silakan. Saya nak tanya, tu macam kalau ikutkan macam banyak macam negara yang ada typhoon, nama-nama typhoon pun dinamakan dengan nama perempuan, Ustaz. Negara yang ada nama? Yang ada typhoon, yang apa, puting beliung, apa ni, yang angin yang kuat tu, typhoon. Angin yang kuat. Ya. Ya, okey. So, tapi saya nak tanya ni, dalam Al-Quran, angin yang binasakan, angin yang menyeksakan dengan angin yang bagus, dia ada Ar-Riyah dengan Ar-Rih. Saya dah lupa mana satu Ustaz. Tapi dia bukan feminin kan? Yang tu bukan feminin, dia lebih pada penggunaan singular dan plural saja. Jamak. Jamak dan juga mufrad. Okey, Puan Nazimah ada nak tanya ke? Okey, dari mute tu. Okey Ustaz, saya nak tanya ni sebab bila saya tengok pasal perkataan kiamah ni, dia banyak kalimah yang digunakan. Macam kalau dalam surah Muntahanah ni dipanggil kiam kan, hari macam kiamah, al-kiamah. Kalau dalam surah Mutaffifin tu dia panggil yauma yakum. Lepas tu ada yang kiam, ada yang mal kiamah, ada yang sa'ah. Dan kalau saya tengok daripada Mutaffifin ni 83 ayat 6 tu, dia maknanya hari manusia berdiri ataupun bangkit. Kalau di surah Ghafir ayat 40 surah 40 ayat 51 tu saksi berdiri. Dan kalau surah Yasin pun surah Yasin rasa saya surah Yasin yang hari saksi berdiri. Kalau diikut surah An-Naba pula Jibril dan malaikat berdiri. Kalau surah Ibrahim ayat 41 tu amal perhitungan diberikan kan. Lepas tu kalau surah An-Naba ni Jibril dan malaikat berdirilah. So kalau kita tengok macam ni Allah hari kiamat ni Allah adalah kan. Memang nampak macam bayangannya macam hari itu kita seolah-olah dibicarakan di dalam mahkamah. Maknanya ada malaikat yang berdiri, ada saksi dari ikut surah Yasin tu. Perkataan ni gunakan bermakna macam kiamat jugalah. Al-Yaum kan, Al-Yaum kan. Ada saksi berdiri, saksi itu kaki tangan kita lah kan. Dan ada hisab perhitungan, maknanya Allah jadi saksi, Allah jadi hakimnya lah kan. Yang mengira semua kesilapan kita kan, dibentangkan semua kesalahan kita.
bila macam dalam proses mahkamah tu nampaknya apa yang saya lihat, dia punya proses daripada makna kiamah tu sendiri, nampaknya macam satu perbicaraan. Maknanya dunia ni dah mengambil dari Al-Quran ni sendiri, dibayangkan macam proses dia kiamat besok, dia ambil dari situ. Nampak gayanya lah kan? Ya. Maknanya kita ada hakim, ada saksi, malaikat ni nanti kalau kita ada salah, dia terus ambil kita bawa masuk penjara, macam tu lah. Nampak gayanya kan? Ini yang kalau digabungkan lah surah-surah ni, surah Mutaffifin, surah Qiyamah, surah An-Naba dan surah Ibrahim dan surah Yasin. Nampak gaya memang dalam perbicaraan mahkamah kita lah. Maknanya, tapi di sana nanti lagi dahsyat lah daripada mahkamah yang di sini. Di sini pun kalau kita nampak bersalah tu kena gari pun kita dah gerun kan. Ya. Kat sana apa lagi kan. Macam tu lah nampak gayanya. Betul ke Ustaz? Tu nak tahu tu kiamah ni sebab banyak sangat mak. Dalam sini haqqah kan, haqqah kan. Haqqah ni pun maknanya dia panggil apa? Kiamat juga kan. Jadi ini bahagian daripada nama-nama kiamat lah. Nama-nama kiamat tu banyak. Kenapa Allah gunakan banyak-banyak nama tu? Dan makna dia menjurus ke satu macam perbicaraan. Ya. Dan kebangkitan. Kalau kita tengok, memang hakikatnya apa yang kita boleh simpulkan daripada semua ayat-ayat yang cerita tentang kiamat, penggunaan unsur feminin sangat-sangat obvious, jelas, dan penggunaan kalimah qama, yaqumu, kata terbitan daripada semualah iqamah ataupun qiyamah, semuanya akan dibawa masuk dalam cerita hari kiamat. Dan juga nama-nama yang yang berkaitan dengan keadaan berdiri, keadaan gerun, keadaan yang gelisah, itu semua akan dikosok masuk sekali dalam cerita kiamat. Kalau kita tengok, para ulama melihat hikmah dia ialah satu benda yang ada unsur birokrasi yang sangat dahsyat. Ianya ialah satu benda yang memang membimbangkan dan menggerunkan. Macam kita tengoklah urusan-urusan di dunia ni, hatta kalau kita ambil contoh mahkamah, memang contoh mahkamah adalah contoh yang sangat dekat untuk kita faham. Prosiding mahkamah bukan prosiding yang mudah. Kalau kita tengok orang yang pengalaman turun naik mahkamah, ianya sangat meletihkan, sangat-sangat meletihkan. Dan menunggu keputusan, dia tidak akan memberi orang tu boleh duduk dalam keadaan selesa. Melainkan orang tu akan duduk dalam keadaan berdiri sebab dia resah. Itulah keadaan kiamat hakikatnya. Maknanya cerita kiamat ialah cerita keresahan. Cerita kiamat ialah cerita berdiri. Kerana apa? Kerana dia tak ada rasa, tak ada nafsu nak duduk lah pada hari itu. Sebab ianya ialah benda yang merisaukan. Macam kita bila mana kita kena benda-benda yang risau, kita tak ada selera nak makan, nak duduk pun tak ada selera. Seakan-akan nak menunggu. Kenapa tak keluar keputusan? Macam kita ada orang sakit masuk dalam dewan bedah, walaupun bagi kursi yang empuk di luar pintu bilik bedah tu pun, kita tak akan dapat duduk dengan baik. Sebab itu ialah keadaan yang menggerunkan. Itu ialah dari ukuran dunia. Tapi kesemua kesamarataan dan kesepaduan tajuk dan tema dan perkataan yang digunakan untuk memberikan kepada kita gambaran suasana sangat dahsyat, lebih dahsyat daripada segala urusan-urusan di dunia yang kita tengok ianya susah. Tapi para ulama sebut semua benda yang banyak nama, yang technical isunya didetailkan satu ada, ianya ialah benda-benda yang memang dahsyat, yang perlu untuk diberi perhatian. Dan kita kena beri banyak waktu untuk fikir yang tu. Sebab tu Nabi kata, banyak-banyak mengingati mati, dia akan menghancurkan kelazatan. Cerita fikir mati ni bukan cerita tercabut nyawa tu. Ialah cerita tentang bagaimana hebat dan dahsyatnya dan bagaimana berbelit dan berseliraknya urusan birokrasi yang dihadapi untuk pergi kepada syurga. Itu sebabnya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Nak tanya satu soalan Kak Noh. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau tadi Ustaz bincangkan pasal kiamat ni amatlah dahsyat kan, memang perkara yang paling dahsyat, tapi saya nak tanya pada masa tu ada tak lagi orang-orang yang beriman? Binatang. Pada hari berlaku kehancuran sangkakala pertama, berdasarkan hadis Nabi, orang beriman sudah tidak ada. Sebab sebelum pada itu orang beriman telah diwafatkan dengan satu angin yang bertiup. Angin tu dia punya tiupan dia tenang, tapi dia membawa sekali ruh-ruh orang beriman untuk
untuk tiada di permukaan bumi pada waktu kehancuran bumi secara total. Sebab itu daripada rahmat Tuhan, iaitu Tuhan nak pelihara orang-orang dia. Dia macam kita lah, kita kenal orang-orang kita, orang-orang yang baik dengan kita, takkan kita sanggup tengok dia berada dalam keadaan susah. Jadi Allah Ta'ala selamatkan dulu orang beriman, selamatkan tu maknanya diwafatkan semua, yang tinggal hanyalah orang-orang yang lalai semata-mata, orang yang tidak mengenal lagi Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi sebut, tak akan berlaku kiamat selama mana orang menyebut lagi kalimah Allah. Maknanya bila mana dah stop penggunaan itu, maka ianya menunjukkan kepada kehancuran dunia ataupun disebut sebagai sangkakala yang pertama. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Silakan. Ada lagi soalan? Ustaz, boleh lagi ya Ustaz? Boleh. Ya, boleh insya-Allah. Nak tanya Ustaz, daripada Ya. segi turutan yang berlaku dalam, kalau kita tengok daripada surah Al-Haqqah ni, lepas saja berlakunya kiamat, maka dia datangkan gambaran dengan buku yang diberi. Kalau kita tengok daripada rintitan yang kita belajar, biasanya kita akan dibangunkan, jadi keadaan tu ditimbang, which one is what, macam mana ini? Kalau waqiah lepas saja waqiah pula Haqqah, lepas saja peristiwa-peristiwa ni terus gambarannya kepada yang mendapatkan buku. Ya. Jadi mengapa dalam sini Maknanya di-skip disebutkan beberapa proses itu. Ya. Okay. di-shortkan terus dia macam kepada dapat kitab tu. Apa Hikmah yang dia Allah lah. nakkan di sini? Ya. Kalau Ustaz, tengok dari Ustaz. segi Ustaz, satu apa yang Cik Nyonya tanya tadi, saya nak tanya benda sama, tapi penyambungan dia lah ditunjukkan keadaan kita punya yang baik dan yang buruk. Sedangkan kalau kita dah minta pada Allah, Allah dah makbulkan, dia tak tunjuk yang buruk dah. Tapi di sini disebut macam tu. Tu macam mana Ustaz? Okay. Surah Al-Haqqah, kalau kita tengok dari segi target point yang Tuhan nak turunkan ataupun nak bagi dekat siapa waktu turun surah ni. Kalau tengok targeting dia orang ialah, targeting Allah Ta'ala ialah kepada orang-orang besar yang berpangkat besar yang sangat tebal kedegilan dia. Sangat tebal kedegilan dia. Sebab pembesar-pembesar Quraisy ni, mereka sangat-sangat menutup benda-benda buruk dia orang. Sangat-sangat menutup benda-benda buruk dia orang. Jadi sebab tu datang surah Al-Haqqah, dia cerita tentang kiamat, dia jam kepada isu pemberian keputusan. Dan Allah Ta'ala detailkan, keputusan hari itu tidak akan ada unsur-unsur penutupan secara profesional. Tidak ada. Maknanya tiada, okey, ni orang kita, ni orang yang tu sikit, kita tak beritahu sangatlah buruk dia, kita tak heboh-hebohkan. Macam mana dia orang buat kepada Nabi dan dia orang buat untuk diri dia orang. Bila mana dia orang buruk, kalah, dia orang cuba gunakan media untuk tutup ataupun arahkan media untuk tak nampakkan benda tu. Macam kita tengok di dunia kita sekarang lah. Orang-orang yang ada kedudukan, dia orang boleh guna pengaruh tu untuk switch ataupun dia putar fakta itu sehingga nampak pihak lain yang salah. Tapi Allah Ta'ala kata, wahai sekalian Quraisy, khususnya pemimpin-pemimpin di Darun Nadwah yang penuh konspirasi, tiap-tiap malam meeting untuk jatuhkan Nabi, fikir fakta apa, fikir auta apa nak burukkan. Okey, inilah fakta yang Allah Ta'ala beritahu, segala fail-fail buruk kamu, segala jenayah-jenayah yang tersusun itu, yang cuba diselubungi itu, pasti akan diberitahu melalui buku amalan kamu dan orang akan tengok. Memang kita tak nafi, banyak benda-benda berkaitan dengan kiamat yang di-skip di sini, iaitu tentang alam barzah tak cerita. Cerita tentang meniti sirat tidak ada. Cerita tentang timbangan amal macam mana ditimbang tidak ada. Sebab Tuhan nak, dia panggil qawaidu kaedah meringkaskan. Yang tu ada dalam uslub Quran. Quran terus jam kepada isu sebab target dia ialah kelompok ini. Dia macam kita, kereta kita rosak, kan? Kereta kita rosak, yang rosak tayar. Waktu kita parking tepi, kita bawa kereta, tiba-tiba tayar pancit, kita pun parking. Waktu kita cek tayar pancit tu, dalam masa yang sama, ada kerosakan lain pada kereta kita. Tapi adakah orang dia akan fokus kerosakan lain? Dia akan pergi, cat pun kusam, kita cat terus lah tepi-tepi highway ni. Tak, dia akan fokus tayarnya dulu. Yang cerita rosak lain kita baiki lain. Jadi yang rosak yang ingin difokuskan oleh surah Al-Haqqah ialah kesombongan dan juga jenayah-jenayah, kita sebut sebagai jenayah kola putih lah zaman kita ni.
Tapi zaman tu orang tak pakai baju kot lagi. Ni mungkin jenayah serban tebal ke, jenayah serban putih ke, tak tahulah. Cuma nak katanya itu ialah Tuhan nak fokus yang tu. Okey, kerosakan di situ. Sebab tu beberapa kata apa, isu-isu berkaitan kiamat tu di skip kerana nak fokus kepada yang tu. Okey, kamu jangan main-main sebab isu kiamat ni konspirasi kamu akan didedahkan. Jadi Tuhan sebut yang buruk pun akan dibuka. Sedangkan ada hadis Nabi kata kalau orang tu dia beriman pada Allah Taala, keburukannya pun akan ditutup. Dia yang tutup aib orang, Tuhan akan tutup aib dia di hari kiamat. Yang tu nanti, yang tu cerita lain. Sekarang ni cerita orang yang sangat-sangat brutal kejahatannya. Jadi dia orang dihidangkan dengan semua benda ni. Ustaz, nak tambah sikit boleh? Saya nak tanya ya Ustaz, ada dekat sini di-followkan dengan bila orang tu mendapat buku dengan kanan, dia macam bangga. Sedangkan sifat yang kita disuruh kita tidak membangga atau meriakkan diri. Tetapi dalam dan kita dalam di dunia dia suruh banyak benda. Tapi kalau macam kita tengok dalam surah Hadid pun, bila orang yang neraka nak minta pertolongan, nak minta sikit daripada dia orang punya, dia jawab dengan Allah suruh kita jawab dengan tak dibenarkan. Sedangkan di dalam dunia dia opposite, kita mesti membantu. Dalam dunia kita mesti jangan kita meriakkan diri. Jadi di sini dekat akhirat ni kita boleh buat benda yang dilarang Ya, di akhirat sebab tu Ali bin Abi Thalib dia sebut dunia hari kita beramal dan tidak diberi balasan. Akhirat hari kita diberi balasan dan tiada lagi amal. Jadi segala benda-benda yang terlarang di dunia mulai dibenarkan. Sebab tu arak pun benar. Di akhirat nanti apa-apa semua nak sombong. Sebab tu kita akan tengok laras-laras dialog ahli syurga kepada ahli neraka. Sangat-sangat kita tengok macam biadab. Itulah orang. Di dunia dulu tak dengar kata sangat. Ni ambil. Dia macam tu. Laras dia macam tu. Sebab dia orang dah dapat apa yang dia orang nak dan Tuhan muliakan dia orang berhak untuk bangga sikit pada waktu tu. Allah Taala. Dia macam opposite lah kan Ustaz. Macam khusyuk di dunia, yang tak khusyuk di dunia dia akan khusyuk di akhirat, dia akan tunduk. Ingat tak surah An-Naba? Semua opposite. Semua opposite. So, kita tunggu masa akhirat lah nak beri ibarat kita ambil kad kemajuan di sekolah lah kan. Bila kita dapat result bagus kan kita bangga. Sebelum tu kita takut lah. Tak boleh lagi. Masa tu tak boleh bangga lagi. Sebab kita kat dunia. Tapi kan yalah. Ada lagi soalan? Kita bagi sampai Ustaz boleh sampai pukul apa ni Ustaz? Kan banyak soalan. Saya pukul 8. Okey je. Ada lagi tak? Kita ada 11 minit lagi. Silakan. Lagi satu Ustaz tentang Ustaz kata tadi tentang bila keadaan kita hari raya berbanding dengan masa kita kat kiamat tadi kan. Kat sana tadi kita boleh tunjuk buku, kita boleh tunjuk kita rasa penilah tunjuk kita punya kemajuan tadi kan. Tapi bila hari raya kita dia opposite kan Ustaz kan. Boleh Ustaz beri pencerahan satu balik. Okey. Dia macam ni, saya nak sebut tentang bila mana kita sudah berada di hampir pada garis penamat Ramadan ni. Sebab setengah-setengah budaya mereka menjadikan hari raya ni seperti mana hari terangkatnya syariat. Sebenarnya syariat masih lagi tertakluk pada kita pada waktu itu. Sebab tu dia macam hatta kita sedang alami Ramadan sekarang ni, ada orang dia rasa nafsu ni kena jaga siang je. Nanti maghrib boleh bantai nak makan sampai tak ingat dunia pun tak. Sebenarnya makan tu pun masih lagi dalam fasa menjaga hawa nafsu. Sebab tu kita tak boleh makan over. Dia tak boleh makan banyak. Walaupun waktu makan sudah terbuka, dia masih lagi dalam keadaan yang terjaga. Satu orang tu dia boleh pilih, dia nak makan apa saja dia nak makan waktu dia buka puasa. Tapi efeknya akan ganggu pada ibadah dia, akan berlaku penarikan nikmat dalam ibadah dia. Jadi kalau dia rasa benda tu ada nilai dan benda tu penting untuk diri dia jaga momentum, dia tak akan buat secara over. Raya dibenarkan. Tuhan benarkan kita bergembira. Okey, dah habis dah hari kita siang tak makan. Sekarang ni kita dah boleh makan siang. Tapi adakah Tuhan kata makanlah kamu nak makan apa, tak salat pun tak apa? Tak boleh. Masih lagi kena duduk makan. Sebab tu orang yang dah biasa train diri dia dalam bulan Ramadan ni, dia akan tahu efek makan banyak, badan agak berat,
mata pun tak fokus untuk baca Quran. Dan orang kata apa, nak khusyuk pun agak payah kerana sengkak perut lah apa, macam-macam benda yang akan kacau kita lah. Cuma nak katanya ialah hari raya yang kita buat di dunia ni ialah hari yang dia macam Tuhan nak bagi kita gembira sikit. Dia tak boleh gembira over. Itu benda je yang saya nak bawakan ataupun saya nak angkat isu ni, supaya kita jangan jadi orang yang menggadaikan segala amal ibadah yang sudah kita bina dalam Ramadan, segala kecintaan, kelunakan dalam beribadah yang dah kita buat. Akhirnya kita ranapkan dengan kita jumpa orang-orang yang negatif, orang-orang yang kurang jaga ibadahnya, kita terikut dengan perangai dia, dan kita mula kautim, kita tak apalah bulan Ramadan dah jaga salat awal waktu, hari raya pertama ni tak apalah kita nak jumpa orang apa semua. Tak. Hak Tuhan tetap lebih tinggi berbanding hak manusia. Bergembiralah dengan kadar yang Tuhan benarkan, tapi jangan menjadi orang yang seakan-akan lupa dan seakan-akan tercabut syariatnya pada hari itu. Wallahualam. Ustaz, Ustaz. saya nak Ya. tanya satu. Di samping kita wajib melaksanakan tanggungjawab kita ni, saya ada baca yang masa kita beruduk tu, kita basuh tangan tu, kita doa minta kalau basuh tangan kanan, kita minta supaya kita diberikan kitab dengan tangan kanan. Dan masa basuh tangan kiri tu kita minta Allah janganlah berikan dalam tangan kiri. Boleh Ustaz ulas betul ke yang ini yang saya baca ni? Terima kasih. Okey. Berkenaan dengan bacaan-bacaan pada setiap basuhan anggota wuduk. Okay. Kalau nak tanya dalam kitab ada sebut, saya katakan memanglah kitab ada sebut. Antaranya kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali dan beberapa kitab-kitab tasawuf yang ada unsur penyucian jiwa. Tapi dari segi pengamalan yang ditunjukkan oleh Nabi, para sahabat, mereka tidak menyebut apa-apa bacaan khusus pada setiap basuhan. Yang ada kita tengok sebelum wuduk Nabi sebut bismillah. Lepas tu Nabi wuduk, basuh tangan, basuh muka, yang wajib, yang sunat apa semua tu lah. Sampai selesai Nabi pun baca doa selesai daripada ambil wuduk, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu saja yang wajib, ataupun bukan yang wajib, yang warid daripada Nabi buat. Dan Nabi kata siapa yang baca doa selepas selesai daripada berwuduk tu, Tuhan akan beri kepada dia kelebihan, dibukakan kepadanya semua pintu syurga dan dia boleh pilih daripada pintu mana yang dia nak masuk. Itu fadilah, itu kelebihan, dan hadisnya hadis yang sahih. Nak sebut pada kita, memang benda yang disebut oleh yang bertanya tadi, iaitu pendetailan bacaan doa tu, ianya wujud dalam kitab, tapi dari segi pengamalan Nabi tak buat yang tu. Bagi sajalah kita sebagai umat yang cuba untuk try follow Nabi serapat mungkin, kita akan lihat amalan ini dia tiada asas yang kuat pada Nabi. Dan kita menghormati ulama yang menyebutnya, iaitu Imam Al-Ghazali, kita hormat dia sebagai satu orang tokoh yang ada jasa pada umat ni. Tapi untuk amalan ini kita tak akan ambil mudah-mudah kerana kita tahu yang aslinya tidak seperti itu. Ini macam kita lambat dunia lah. Kadang-kadang benda yang kopi ori ni lebih cantik berbanding benda yang original. Tapi original tetap menjadi pilihan kerana ianya ialah autentik. Berbanding benda yang tak original, walaupun ianya cantik, walaupun nampak macam elok, aksesorinya apa semua, tapi ianya tetap disebut sebagai benda yang tidak original. Jadi itu benda yang saya nak sampaikan lah. Jadi saran saya lah, kita tak amalkanlah yang tu, sebab Nabi tak tunjukkan yang tu. Kita amalkan yang Nabi tunjuk dulu. Tapi kita hormat para ulama dan kita tak kata orang yang buat tu tersasar, bukan umat Nabi. Kita tak kata yang tu. Cuma kita harapkan manusia, orang Islam, dia cinta pada Nabinya, dia follow apa yang Nabi dia buat. Wallahualam. Okay, silakan Puan Norifah. Ustaz, orang yang muflihun ni kan, dia orangnya macam mana nak kaitkan dengan Lailatul Qadar, Ustaz? Al-muflihun. Muflihun ni orang yang berjaya kan? Ya. Maksud berjaya ni nanti dia akan tahu waktu dia di akhirat, nanti baru dia akan tahu. Ya. Tapi macam orang-orang yang
macam yang kita kejar sekarang ni, malam Lailatul Qadar tu. Ya. Macam mana kita nak kaitkan dengan kejayaan kita tu? Adakah kejayaan yang sebelum Ramadan ataupun Okey. kejayaan yang Kejayaan selepas Ramadan lah tu. Lain tak elok. yang Ramadan tu? Okey. Panuripah, Sebelum lain tak Ramadan clear. ataupun semasa kita dalam bulan. Oh. Lain tak clear. Saya Tidak, rasa Maksud Ustaz, saya saya rasa dia tanya tu kejayaan tu selepas Ramadan ataupun sebelum Ramadan ataupun semasa Ramadan lah, dia maknanya rasanya lah yang dia soal. Kalau saya boleh respon lah apa yang saya dah nampak dah sikit apa yang nak ditanya tu. Dia al-muflihun, kalau tengok al-muflihun, orang-orang yang berjaya, tanda yang disebutkan oleh para ulama, antaranya Ibn Qayyim, antaranya Abdullah bin Mubarak, ni antara tokoh-tokoh ulama yang awal. Ianya ialah kecintaan pada ibadah yang tak berputusan, minat pada buat ibadah. Ini ialah tanda-tanda orang yang disebut sebagai al-muflihun. Ianya seperti mana disebut dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pasti berjaya orang beriman yang dalam salatnya khusyuk. Daripada ayat yang pertama dan ayat kedua, combine yang kita boleh buat. Sifat orang beriman, dia khusyuk dalam salat. Maknanya dia try hard, usaha yang dia buat, dia gembeling tenaga dia untuk dapat khusyuk. Khusyuk ni bukan mudah. Belum tentu orang yang salat berada di saf pertama dia khusyuk. Cuma nak sebutnya antara tanda-tanda orang berjaya ni, dia ada unsur untuk upgrade ibadah. Macam kita yang sedang memburu malam Al-Qadar, kita akan meneruskan pemburuan itu. Seperti mana satu orang yang pergi cari rezeki di tengah hutan untuk sara family dia, lagi tak jumpa, dia tak akan balik. Dia akan berterusanlah keadaan macam tu. Jadi antara tanda orang berjaya di dunia ni, yang kita tengok di dunia, dia mungkin akan berjaya di akhirat, tapi tanda dia, orang kata apa, simptom-simptom dia lah, tanda-tanda dia, ialah dia satu orang yang payah bosan. Bosan datang, tapi dia tahu nak handle diri dia, macam mana nak keluarkan diri dia dengan cepat pada kebosanan tu, sehingga dia meneruskan kesinambungan beribadah itu. Jadi saya boleh bagi satu je benda yang mudah untuk kita semua faham. Kalau kita rasa lemah dalam ibadah, kita cepat nak cari ubat untuk bangkit balik. Ini tanda orang yang berjaya. Tanda-tanda orang berjaya. Semoga tanda-tanda tu kekal dan tanda-tanda tu menyebabkan kejayaan yang benar. Tapi orang yang tak berjaya, dia boleh buat ibadah, tapi habis saja dia punya, orang kata apa, meter ibadah dia tu, akhirnya dia akan turun, merudum semua. Sebab tu para ulama sangat memberi pesanan dalam bulan Ramadan, jadi hamba Tuhan Rabbani, jangan jadi hamba Tuhan bulan Ramadan. Sebab kalau habis Ramadan, dia akan keluar Ramadan macam tak nak buat apa-apa ibadah. Jadi yang paling terbaik bagi orang yang nakkan kejayaan dan nak golongkan diri dia sebagai orang yang berjaya, cubalah cari ruang untuk kita semangatkan diri dalam buat ibadah. Dan kalaulah kita jatuh tak semangat buat ibadah pun, jangan cederakan amalan-amalan wajib. Sebab tak dapat dinafikan kita ni ada waktu semangat, ada waktu turun semangat. Memang Nabi pun sebut benda tu. Cuma antara benda yang ditunjukkan oleh Nabi, baikilah ibadah wajib untuk menaikkan momentum ibadah sunat. Lalu dia akan kekal keadaan macam tu. Jangan cederakan ibadah wajib waktu kita lemah semangat, supaya kita duduk dalam fasa dalam golongan orang yang berjaya selalu, orang yang nakkan kejayaan. Wallahu a'lam. Okey, rasanya kita tamatkan di sinilah, dah tepat pukul 8 ni Ustaz. Kita tutup kuliah kita hari ni. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Noh. Terima kasih. No.
I end the meeting. Terima kasih.